Habis selesai, alhamdulillah kita masuk kepada tawaf wada', iaitu tawaf selamat tinggal. Baik. Tawaf wada' iaitu tawaf selamat tinggal wajib dilakukan bagi mereka yang hendak meninggalkan Makkah jarak 2 marhalah, iaitu 91 km atau lebih. Ya, tawaf selamat tinggal untuk mereka yang berada di tanah haram, nak keluar daripada tanah haram, nak pergi ke mana-mana, ya, nak pergi ke mana-mana, ya. Jadi pada ketika itu mereka mesti melakukan tawaf wada', iaitu wajib dia melakukan tawaf wada'. Baik, hukum tawaf wada', wajib, ya, wajib. Pertama, untuk orang yang bermusafir meninggalkan Mekah pada jarak yang mengharuskan qasar solat, iaitu kadar 2 marhalah 91 km tadi, ya, dia nak pergi ke Jeddah ke, ataupun nak pergi ke Madinah ke, ataupun nak pergi dekat selain daripada itulah, ya, selain daripada itu, ya, orang yang bermusafir meninggalkan Mekah pada jarak yang mengharuskan qasar solat, iaitu kadar 2 marhalah. Ini yang pertama, orang yang wajib tawaf wada'. Orang kedua yang wajib tawaf wada' siapa? Orang yang meninggalkan Mekah dan akan bermukim di luar tanah haram selama 4 hari ataupun lebih, walaupun jaraknya kurang dari 2 marhalah. Kemungkinan ada ahli keluarga lah, ya, ahli keluarga di luar tanah haram sana, dia dekat Tanaim ke apa ke, ya, dia nak keluar daripada tanah haram Mekah, maka pada ketika itu sekiranya dia berniat untuk bermalam di rumah saudaranya, sebelum keluar wajib dia melakukan tawaf wada'. Baik, bagi orang ketiga yang wajib melakukan tawaf wada' ni siapa? Ya, tanpa uzur dibenarkan syarak. Orang yang meninggalkan tawaf wada' tanpa uzur yang dibenarkan syarak dikenakan dam, tertib dan takdir. Ini kena ingat, ya. Dia sengaja-sengaja nak tinggalkan, ya, nak tinggalkan tawaf wada' ini, dia dikenakan dam, tertib dan takdir. Baik, seterusnya tawaf wada', atas tajuk tawaf wada' lagi, ya, kita lihat siapakah mereka yang dibolehkan, ya, dibolehkan meninggalkan tawaf wada' ini. Perhatikan betul-betul berkenaan dengan orang yang dibolehkan ini, ya, uzur syar'i daripada tawaf wada'. Pertama, wanita yang didatangi haid ataupun nifas. Ini jelas dia tak boleh tawaf dah sebab dia dalam keadaan berhadas, ya, berhadas. Yang kedua, perempuan yang didatangi istihadah dalam tempoh haid. Dia datang haid 7 hari, ya, kemudian dah bersih. Kemudian dalam lagi 2-3 hari masih lagi dalam tempoh haid yang 15 hari itu, ya. Ataupun dia 7 hari dah ni, sebelum pulang tiba-tiba darahnya keluar, dan dalam darahnya keluar itu ketika dia dalam waktu suci, nak menunggu haid yang akan datang, tiba-tiba keluar darah lagi. Ini wanita yang begini juga tidak perlu, ya, tidak perlu melakukan tawaf wada'. Baik, orang yang ketiga dibolehkan meninggal tawaf wada' ni siapa dia? Orang yang luka dan berdarah banyak yang boleh menajiskan masjid, ya. Baik, bagi mereka yang berdarah, yang luka ini, ya, boleh menajiskan masjid ini sekiranya darahnya yang banyak, ya, darah yang banyak, maka pada ketika itu dia tidak perlu melakukan tawaf wada'. Baik. Tadi saya ada sebut, cuba tengok slide yang sebelumnya tadi, berkenaan dengan orang yang bermusafir meninggalkan Mekah ni. Kadang-kadang jemaah-jemaah kita ni, ya, tuan-tuan dan perempuan, dia ada saudara yang bawa ziarah ke Taif ni. Ya, bawa ziarah ke Taif ni, jadi kita perlu ikut prosedur peraturan yang telah ditetapkan oleh tabung haji. Nak ke mana-mana mesti kita maklumkan kepada pegawai tabung haji di maktab kita. Di maktab kita, tempat hotel kita menginap itu. Ya, di sana ada satu tempat iaitu miqat juga, ya, miqat Qarnul Manazil. Kalau kita naik kapal terbang kita tak nampak, tapi kita pergi ke Taif, ada satu tempat yang bernama Qarnul Manazil. Kalau kita saja-saja pergi ke sana untuk berziarah dan kita tidak ada niat untuk balik nanti nak buat tawaf,
ataupun nak buat umrah, minta maaf, kita balik nanti kita tak berniat untuk mengerjakan umrah pada ketika itu, tak ada masalah. Tapi kalau kita pergi ke Taif, ya, niat tadi nak berziarah, nak berjalan, tapi dalam hati kita dah ada dekat miqat tu, kita sepatutnya kita boleh berniat, ya, tapi bila balik ke Tanah Haram, Mekah, kita nak pergi ke Tanaim, pada ketika itu kita dikenakan dam kerana kita tidak berniat di Taif, iaitu Qarnul Manazil. Ya. Tapi saya nasihatkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya pergi ke Taif ini, dapatkanlah kebenaran daripada pihak maktab. Ya, pihak maktab. Mungkin kalau pergi umrah di luar musim haji, pada ketika itu disediakan perkhidmatan untuk melancong ke sana ataupun untuk berjalan ke sana, itu yang disediakan oleh pihak syarikat umrah lah, ya, syarikat umrah, ibadah umrah kita. Baik, sedikit berkenaan dengan Taif tadi, ya, berkenaan dengan Taif. Minta maaf, saya kalau tanya saya berkenaan dengan Taif ni, saya tak pernah sampai pun lagi, ya, tak pernah sampai dan tak pernah pijak, hanya lalu atas kapal terbang niat di Qarnul Manazil, ya, tak nampak, saya tak dapat bayangkan saya. Ya, saya minta maaf kalau nak tanya berkenaan dengan Taif, saya mengaku terus terang saya tak boleh nak jawab, ya, hanya sekadar saya kongsi dari segi ibadahnya sahajalah. Baik, yang keempat, siapakah mereka yang uzur syar'i ni, ya, yang dibenarkan meninggalkan tawaf wada', iaitu orang yang tidak mendapat air ataupun tanah untuk mengangkat hadas besar, air untuk berwuduk, tanah untuk bertayamum, ya, orang yang berhadas besar, ya. Baik, siapa lagi? Orang yang takut terancam nyawa, kehormatan diri dan harta bendanya. Ya. Dia takut nak tinggalkan beg dia dekat situ. Ya. Jadi dia takut, ya, takut terancam nyawanya. Terancam nyawanya mungkinlah, ya, mungkinlah pada ketika itu adalah orang yang nak mencederakannya ke, ya. Wa na'udzubillah min zalik. Baik, yang keenam, orang yang takut ditinggalkan rakan seperjalanan. Yang kawan tu tadi, dia dah tengok keadaan masa dia dah sesuai, dia dah siap. Lepas solat subuh, dia tunggu dekat masjid, dia buat ibadah, dia nak dah balik dah ni, dia kata. Kemudian dia sampai, dia kira lah jam dia berapa jam, ya, berapa jam untuk dia boleh melakukan tawaf wada' itu. Dia balik ke hotel, kawan dia ajak pergi, aku dah selesai dah. Dia cakap dekat kawan dia, aku dah selesai dah tawaf wada', dia kata. Yang kawan yang satu bilik dengan dia tadi dah serba salah dah gelabah dah. Dia takut kena tinggal, kan kalau aku pergi ke tawaf wada' kan kawan aku pula tinggal aku. Ya, dia ada ketakutan yang melampau di situ, ya. Takut ditinggalkan rakan seperjalanannya. Baik. Yang ketujuh, orang yang dibolehkan meninggal tawaf wada' ini, iaitu orang yang berpenyakit salasul baul, iaitu kencing yang tidak lawas. Ya, kencing yang tidak lawas. Baik, yang ke-8, orang yang dipaksa meninggalkan tawaf, ni bagi kes kecemasan, ya, darurat ataupun terdesak. Biasanya berlaku juga kadang-kadang pasangan, ya, pasangan yang pergi berpasangan, suami ataupun isteri, tiba-tiba dia demam, kemudian dimasukkan ke hospital, ya. Isteri ini tadi terpaksa mengiringi suami ataupun suami dia kena mengiringi isteri dia untuk ke hospital. Pada ketika itu dah ditetapkan waktu untuk tawaf wada'. Ini dibolehkan, ya. Kemudian orang yang takut kepada peminta hutang. Dia berhutang pula masa buat umrah ataupun buat haji. Ya, nak berbelanja duitnya, ya, nak berbelanja untuk beli barang-barang. Dah nak balik dah, dia hutang pula kawan dia. Kawan dia kata sebelum balik kau kena bayar. Dah malu dah dengan kawan, takut kawan tu minta. Dia pun menyoroklah ataupun melarikan diri ke dekat kawasan hotel tu, duduk menyorok untuk naik bas ke. Jadi pada ketika itu dia dibolehkan untuk meninggalkan tawaf wada'. Ada ke yang nak berhutang sebelum balik ni? Ataupun kita berhutang di Malaysia tu lain, ya. Ini berhutang baik, kita berhutang untuk kita beli barang-barang kat sana, ya. Kalau boleh janganlah, ya. Baik, yang ke-10, orang yang terpaksa dipimpin atau diusung kerana uzur, tidak mampu duduk di atas kerusi roda. Dia ni terbaring aja, ya, terbaring je atas katil. Ya, tak perlulah dia. Baik, yang ke-11, orang yang dalam rawatan rapi dan berjadual. Contohnya, kita nak cakap macam mana, ya? Mungkin dia dialisis, ya, mungkin dia dialisis, kan? Tapi kita tak boleh samakan orang yang pergi umrah dengan haji ni, dia tak sama. Musim umrah
dengan musim haji ni dia ada syarat-syarat tertentu dia, ya. Baik, orang yang dalam rawatan rapi dan berjadual. Seterusnya, petugas yang kerap keluar masuk Mekah kerana tugas menguruskan jemaah haji. Mungkin petugas ini dia nak pergi ke Jeddah untuk sambut jemaah-jemaah yang datang, ya. Kemudian dia kena masuk Madinah, ya, ataupun petugas kesihatan, ya, petugas kesihatan yang perlu membawa pesakit daripada hospital Syisyah untuk ke hospital Arab Saudi, ya. Jadi mereka pada ketika itu dibolehkan untuk meninggalkan tawaf wada. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan muslimat sekian boleh faham berkenaan mereka yang dibenarkan, ya. Yang dibenarkan meninggalkan tawaf wada. Inilah 12 orang ini. Baik. Baik. Uruf semasa tawaf wada, ya. Kebiasaannya, ya. Golongan yang tiada masalah dalam bab safar. Siapa? Ya. Dalam bab safar ni, kita dah nak balik ke Malaysia ataupun kita dah nak masuk ke Madinah, ya. Golongan yang tiada masalah dalam bab safar. Perjalanannya cantik, basnya datang bagus, dah teratur jadual perjalanannya, tempoh menunggu 8 jam. 8 jam bermula daripada selesai tawaf wada'nya. Ya. Bermula kiraan 8 jam itu bermula daripada selepas selesai tawaf wada'nya, ya. Bukan disebabkan masalah urusan berkaitan permusafiran. Maksud dia tiada gangguan, ya, tiada gangguan ketika menunggu itu bukan disebabkan masalah permusafiran, ya. Tawaf wada'nya dianggap telah terbatal dan perlu diulang semula. Ini saja-saja. Dah sampai masa dia untuk berangkat, orang semua dah naik atas bas, tiba-tiba dia leka lagi. Dia leka lagi membeli belah. Membeli belah sampai tertinggal. Dan ada pula usaha daripada pihak maktab ataupun pegawai-pegawai tabung haji menyediakan kenderaan yang lain untuk menghantarnya. Pada ketika itu tawaf wada'nya, dia orang dah bergerak dah naik bas dah, tiba-tiba dia tercicir seorang-seorang ni. Tercicir seorang-seorang dalam tempoh dah lebih daripada 8 jam, maka pada ketika itu atas kesalahan dia sendiri, ya, mungkin atas kecuaiannya sendiri, pada ketika itu dia kena ulang semula tawaf wada'nya. Ya, dia kena ulang semula tawaf wada'nya. Tapi sekiranya dia tak ulang, ya, dia tak ulang, dia sempatlah, orang kata sempatlah dia menaiki bas yang terakhir itu, masih dalam tempoh 8 jam tu, tiada masalah. Ya, dia tak ada masalah. Ini bagi mereka sekiranya jemaah yang tidak keluar dari Makkah dalam masa 8 jam selepas tawaf wada' ni, dan tempoh dia selepas selesai tawaf wada' tadi, dia masih lagi tertahan dalam di tanah haram itu pada ketika itu atas kelalaiannya sendiri, atas kecuaiannya sendiri, maka pada ketika itu dia kena ulang semula tawaf wada'nya, ya, kena ulang semula tawaf wada'nya. Baik. Siapakah golongan yang kedua ni, ya? Golongan kedua uruf semasa tawaf wada' ni, ya, golongan yang ada masalah dalam safar. Yang tadi tak ada masalah, yang ini ada masalah. Tempoh menunggunya adalah 24 jam. Tempoh ini adalah dalam keadaan di mana tawaf wada' telah selesai. Kemudian dalam tempoh 24 jam baru dimaklumkan kelewatan pergerakan kenderaan keluar dari Mekah, maka jemaah tidak perlu mengulang semula tawaf wada'. Perkiraan masa 24 jam tersebut hendaklah dikira bermula dari masa jemaah haji sampai di bangunan penginapan setelah pulang dari tawaf wada'. Ini bagi mereka yang tiada kaitan, ya, tiada kaitan berkenaan dengan kecuaian diri, ya, berkenaan dengan mungkin dia lupa, ya, mungkin dia lupa waktu pergerakan itu, tapi sebenarnya dalam tempoh itu ada berlaku masalah kenderaan ataupun berlaku masalah pergerakan kita ke airport ataupun ke Madinah, ya. Ini tidak perlu lagi mengulang tawaf wada'. Ya, kesalahan berkaitan dengan permasalahan ini mungkin berkenaan dengan permasalahan daripada pihak pengurusan maktab tersebut, ya. Baik. Seterusnya kita pergi ke
permasalahan tawaf wada'. Baik, ada soalan dekat sini, soalan yang disediakan oleh dalam slide ini. Apakah perkara-perkara yang perlu disempurnakan oleh jemaah haji sebelum mereka melakukan tawaf wada' dan sesudah melakukannya? Adakah boleh dengan sengaja melengahkan perjalanan kerana makan minum, membeli belah atau menziarahi kawan-kawan? Boleh ke tidak? Jawapannya, apa-apa sahaja perbuatan yang dilakukan selepas tawaf wada' yang tidak termasuk dalam kategori tanda-tanda yang menunjukkan hendak bermukim di Makkah, iaitu mazannatul iqamah. Maksud dia tak ada niat nak duduk menetap dekat Makkah tu, dah tak ada dah. Beg kita dah city check in dah. 2 hari sebelum naik bas dah city check in dah, ya. Dah naik dah bas beg tu dah naik, dah masuk dah dalam kargo mungkin, dalam bas mungkin, ya. Dan tidak bercanggah dengan konsep berakhir meninggal Makkah dengan tawaf wada', iaitu akhir ahdil bil ba' adalah dibenarkan. Maksud dia dekat sini, dia boleh shopping, ya, dia boleh membeli makanan untuk bekalan, untuk bekalan dalam perjalanan ataupun menziarahi kawan-kawan, tak ada masalah, ya, asalkan dia tiada niat untuk menetap ataupun bermukim lagi di Makkah, di tanah haram. Baik, seterusnya persiapan sebelum tawaf wada'. Persiapan sebelum tawaf wada' ini dapat maklumat penerbangan pulang dari maktab. Tuan-tuan dan puan-puan kena peka, ya, kena peka akan jadual penerbangan pulang, biasanya ditampal di papan maklumat, ya, papan info maklumat di setiap hotel, di depan bilik, di dalam lift, ya, di lobi hotel. Jadi kita kena perhatikan, ya, jadual penerbangan dari maktab bagi yang akan pulang ke Malaysia atau bergerak ke Madinah. Seterusnya, persiapan dan kemaskini semua barang keperluan, iaitu jika berhajat hendak beli barangan, belilah sebelum melakukan tawaf wada'. Pasangan masing-masing, tuan-tuan puan-puan yang bersama sahabat, bersama teman, rakan, ingatkanlah, ya, saling ingat mengingati, ya, perkara ini perlu diingatkan. Kalau nak shopping ataupun nak beli barang-barang, kita beli sebelum tawaf wada'. Jadi selepas tawaf wada' kita dah tak ada fikir apa-apa dah lah, ya. Kita hanya fokus ataupun kita tunggu bas untuk bawa kita ke Madinah ataupun ke airport. Baik. Beg bagasi dibawa ke lobi untuk urusan angkut ke bas oleh muassasah jika jadual yang dikeluarkan oleh pejabat maktab. Ikutlah jadual, ya, ikut jadual yang disediakan. Berwuduk dan pergi tawaf dalam tempoh 4 atau 5 jam sebelum bertolak. Ya. Berwuduk sebelum pergi tawaf wada' tu, wuduk dulu. Jangan pula kata, ustazah, saya tadi tawaf wada' dengan confidentnya dia cakap, tak ada wuduk pun. Tak sah, ya. Ya, tak sah tawaf kerana salah satu syarat sah tawaf iaitu kita dengan dalam keadaan berwuduk, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Berwuduk dan pergi tawaf wada' dalam tempoh 4 hingga 5 jam. Baik, seterusnya tidak perlu memakai pakaian ihram. Tak perlu, pakailah pakaian biasa. Dah nak balik kan, pakailah pakaian yang tercantik. Nak berwangi-wangi pada ketika itu boleh tak? Boleh. Okey. Selesai tawaf wada', kita boleh apa? Kita boleh solat sunat tawaf. Okey, solat sunat tawaf. Baik, tidak perlu pergi ke miqat. Niatnya pada bila? Pada bila kita niat? Tak perlu kita nak niat tawaf wada' pergi ke Tanah Aim pula, tak perlu. Niatnya ketika kita nak memulakan tawaf. Baik, habis. Niat tawaf wada'. Niat tawaf wada'. Sebelum tawaf wada' disyaratkan melafazkan niat berikut. Lafaz dan sebut dalam hati, ya. Sebut dalam hati, niatkan dalam hati kita, ya Allah, aku hendak bertawaf Baitullah Al-Haram 7 keliling tawaf wada', maka permudahkanlah bagiku dan terimalah daripadaku kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah. InsyaAllah selepas kita tawaf tu, seperti juga tawaf-tawaf yang lain, hendaklah kita mengirikan Kaabah, ya, mengirikan
Kaabah. Sebelum masuk, di sudut Hajarul Aswad itu kita istilam, ya, kita istilam. Wanita tak perlu angkat tinggi, takut terselak tangan baju, ya. Cukup sekadar ini ni, ya. Bismillahi Allahu Akbar, walillahil hamd, kucuk. Tawaf seperti biasa. Jangan lupa bawa tasbih untuk kita kira. Pertama, kedua, ketiga, ya. Sampai di sudut rukun Yamani, pada ketika itu juga kita istilam sunat, ya. Kita ingatlah perkara-perkara sunat ketika tawaf. Baik, seterusnya pelaksanaan tawaf wada' tidak boleh dilakukan kecuali setelah sempurna melakukan tawaf rukun, iaitu tawaf rukun umrah atau rukun haji. Kemudian hendaklah bersegera meninggalkan Mekah kecuali kerana perkara berkaitan solat atau perjalanan. Maksud dia pada ketika itu dia dah selesai tawaf, orang azan ataupun orang iqamah, ya. Pada ketika itu dia boleh melakukan solat. Baik. Berkaitan dengan perjalanan ini biasanya berkaitan dengan bas lah, ya. Bas kalau pergerakan kita dari hotel nak pergi ke airport, itu berkaitan bas lah. Kalau daripada hotel kita Mekah nak pergi ke Madinah pun kita menaiki bas juga. Baik. Ini semua adalah yang telah ditetapkan oleh tabung haji. Kita ikut arahan. Syarat kita memudahkan pergerakan kita ni sebenarnya pertama sekali patuh pada arahan, ya, patuh pada arahan. Jumpa ustaz dan ustazah untuk mendapatkan nasihat-nasihat berkaitan ibadah. Baik. Waalaikumsalam. Bolehkah kita pakai deodoran sebelum berniat untuk melakukan umrah? Boleh, ya. Deodoran itu bukan wangi-wangian, ya. Deodoran bukan wangi-wangian. Baik. Kita masuk terus kepada slide yang seterusnya, pelaksanaan tawaf wada', iaitu perkara yang boleh dilakukan selepas tawaf wada' semasa berada dalam Masjidil Haram. Ini yang boleh, ya. Habis selesai tawaf wada', dah cukup 7 pusingan, apa yang kita boleh buat? Solat sunat, tawaf, kemudian berdoa sebanyak-banyaknya di Masjidil Haram, mengucup Hajarul Aswad. Pada ketika inilah, ya, pada ketika inilah kita cubalah mengucup Hajarul Aswad. Kalau tak boleh, jangan paksa sampai luka-luka. Luka-luka pula. Ini pengalaman sendiri yang berlaku kepada suami saya. Ya, sebelum tawaf wada' tu, ya, sebelum tawaf wada' dia nak pergi kucup Hajarul Aswad, sampai luka dekat telinganya, berdarah, ya. Berdarah telinganya sebab asap, ramai sangat orang berasak-rasak. Baik. Kemudian mengucup Hajarul Aswad, minum air zam-zam. Ini tuan-tuan, puan-puan, muslimat sekalian, hafal doa minum air zam-zam daripada sekarang. Ya. Kena hafal sebab kita minum air zam-zam dekat sana boleh dibilang, tak boleh dibilang, banyak kali kita minum. Ya, antara doa yang dimakbulkan di sana ketika kita minum air zam-zam. Doa dia macam mana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Ya. Doa minum air zam-zam. Kemudian doa di multazam. Ya, berdoa di multazam. Menunaikan solat fardu sekiranya muazzin telah melaungkan azan atau muazzin sedang melaungkan azan. Ya, tunggu. Lepas selesai tawaf tu, orang azan, kita boleh tunggulah untuk selesaikan solat fardu kita. Baik, bergambar atau mengambil gambar adalah lebih baik janganlah. Ya, kita dah selesai menangis dah nak tinggalkan Kaabah tu, menangis dah nak tinggalkan Baitullah, rumah Allah ni. Tiba-tiba lepas selesai tawaf kita bergambar pula. Ya, boleh tapi tak digalakkan. Baik. Kemudian pelaksanaan tawaf wada' iaitu perkara yang boleh dilakukan selepas tawaf wada' lagi, makan, minum, ya, qada hajat, mandi, menyalin, menukar pakaian selepas tawaf tadi 7 pusingan berpeluh-peluh, basah, ya, basah badan kita dengan peluh. Boleh tukar pakaian baru. Boleh pakai minyak wangi tak? Boleh pakai minyak wangi, ya. Zikir dan membaca Al-Quran sementara menunggu, mengambil beg atau barang yang ditinggalkan di bilik penginapan. Beg kita yang besar-besar dah naik bas dah bergerak dah, ya, ke Madinah mungkin ataupun ke Jeddah, ya. Tapi untuk beg yang kita bawa itulah, yang beg tarik kita tu, ya. Kita jangan sampai tertinggal pula, ya. Kemudian mencari isteri, saudara, waris, rakan yang hilang, ya. Mencari sekarang ni telefon pintar, pesan ke mana-mana pergi, telefon tu bawa, ya.
Kemudian mengangkat barang-barang yang hendak dibawa bersama, boleh ya. Tidur dalam bilik hotel sementara menunggu bas atau ketibaan kenderaan, boleh ya, boleh tidur ya untuk merehatkan badan. Melawat pasangan, saudara waris, rakan yang sakit di hospital, klinik, boleh ya. Bagi kes kecemasan, pergilah jumpa dengan ahli keluarga yang ditahan di ward ataupun rakan sebilik kita yang ditahan di ward tu, dan kita cakaplah dekat dia, aku dah nak balik tiba dah ni semua, minta maaf ke apa. Boleh kita pergi ziarah ya, perlaksanaan selepas tawaf wada'. Lain perkara yang boleh dilakukan selepas tawaf wada' lagi, iaitu sebarang urusan yang berkaitan dalam perjalanan, sama ada ke Jeddah atau Madinah, seperti membeli makanan dan minuman untuk bekalan dalam perjalanan ya. Bersedekah ketika menunggu kedatangan kenderaan. Kita dah pasang niat dah ataupun kita berazam kalau boleh nak bersedekah sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya sebelum keluar daripada tanah haram. Kita tidak mencari-cari ya, tidak mencari yang meminta sedekah, tetapi dia datang kebetulan, dia kata selalunya dekat sana dia minta 1 rial je, tak banyak ya. 1 rial. Dia buat begini, 1 rial ya. Baik, bersedekah ketika menunggu kenderaan, membayar dam, walaupun begitu digalakkan untuk membayar sebelum tawaf wada'. Ada dam yang belum dibayar lagi pada ketika itu, boleh bayar ya. Kemudian menunaikan solat fardu di hotel berdekatan dengan berimamkan imam Masjidil Haram. Boleh. Ataupun bersolat di surau hotel. Resolusi Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan kali ke-35 musim haji, iaitu 1439 Hijrah, bermula 9 hingga 11 November. Ini telah dikeluarkan ya. Resolusi ini, perbincangan ini ataupun perkara berkaitan yang boleh dilakukan selepas tawaf wada' ini telah diresolusikan ya pada Muzakarah Haji ya, pada yang kali ke-35. Baik. Perlaksanaan tawaf wada' lagi ya, perkara yang tidak digalakkan. Maksud dia kalau boleh kita jangan buat ya. Tak. Ya, kita jangan buatlah ya, berlengah-lengah di dalam Masjidil Haram sehingga menyebabkan perjalanan jemaah haji lain terganggu. Kemudian bersedekah semasa dalam Masjidil Haram. Ya, nak dapat pahala lebih katanya nak bersedekah dalam Masjidil Haram tu. Tapi kalau boleh janganlah ya, balik semasa dalam perjalanan hotel ada yang minta sedekah datang mencari kita, pada ketika itu bolehlah. Apa lagi yang tidak digalakkan selepas tawaf wada' ni? Membeli barangan yang tiada kaitan dengan keperluan. Masa itulah pula ada masuk mesej WhatsApp minta pesan belikan macam-macam. Kita kata saya dah selesai tawaf wada', minta maaf saya tak boleh beli. Ya, tak boleh beli dah kata. Okey. Baik, bergambar atau mengambil gambar semasa dalam perjalanan ke bangunan penginapan. Sampai dekat hotel nanti kalau nak bergambar dengan teman-teman, tu bolehlah ya. Baik. Dibolehkan bergambar ataupun mengambil gambar setelah sampai ke bangunan penginapan. Baik. Satu lagi berkenaan dengan ziarah Taif tadi ya, ziarah Taif tadi. Tabung haji Tabung haji telah menetapkan bagi mereka yang pergi ke Taif, sebelum pergi ke Taif, kerana perjalanan ke Taif itu melebihi 2 marhalah, maka diwajibkan pada mereka melakukan tawaf wada'. Baik, selesai.